Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada Dr. Aznida binti Abdul Aziz selaku pensyarah bertugas subjek MPU 3092 Pendidikan Islam bagi kelas TESOL 2. Pada hari ini, saya Amirah Nur Sabrina binti Nasharuddin bersama-sama rakan kumpulan saya Nur Ain Afifah, Siti Syafiqah, Amaliana akan membentangkan tugasan 2 bagi subjek ini yang bertajuk Sistem Politik dalam Islam. Baiklah, pembentangan kami pada hari ini adalah berintikan seperti yang tertera di paparan, iaitu definisi politik dalam Islam dan khalifah, cara-cara memilih khalifah, ahlul halli wal aqdi, syarat-syarat dan tugas-tugas khalifah, kedudukan hukum Allah, konsep syura dalam Islam dan zaman sekarang, serta tujuan pemerintahan dalam Islam. Tanpa melengahkan masa lagi, saya mulakan pembentangan hari ini dengan definisi politik dalam Islam dan khalifah. Di sini, saya telah sertakan 3 definisi politik di mana Syed Ahmad Hussein mengatakan bahawa perkataan politik berasal daripada istilah Yunani iaitu polis yang bermaksud negara bandar. Seterusnya, merujuk Kamus Dewan, politik memberi makna 2 pengertian iaitu pertama, perkara yang bersangkutan dengan hal-hal kenegaraan dan yang kedua, bermaksud kebijaksanaan untuk mencapai sesuatu maksud. Tambahan lagi, Harold Laswell yang merupakan seorang sarjana sains politik telah mendefinisikan politik sebagai pengagihan nilai dalam masyarakat oleh pihak yang berkuasa. Baiklah, apakah definisi politik dalam Islam dari segi bahasa? Secara lughahnya, politik berasal dari perkataan sasa, yasusu, siasatan yang bererti mengurus kepentingan seseorang. Manakala perkataan siasatan menurut pengertian bahasa adalah pemeliharaan atau pengurusan. Dalam kamus Al-Muhith dikatakan sustu ar-ra'iyata syasatan ay amartuha wa nahaituha ay ra'itu syu'naha bi al-awamir wa an-nawahi, yang bermaksud aku memimpin rakyat dengan sungguh-sungguh, atau aku memerintah dan melarangnya, atau aku mengurusi urusan-urusan mereka dengan perintah-perintah dan larangan-larangan. Kita teruskan lagi definisi politik dalam Islam dari segi istilah yang bermaksud mengatur atau memelihara urusan umat sama ada dalam atau luar negeri. Di sini saya sertakan hadis yang menunjukkan maksud pengurusan atau pemeliharaan umat yang berbunyi adalah Bani Israel dahulu yang mengatur urusan mereka adalah nabi-nabi. Bila wafat seorang nabi, maka diganti dengan nabi yang berikutnya. Sesungguhnya tidak akan ada lagi nabi sesudahku, tetapi akan ada khulafa dan jumlahnya banyak. Para sahabat bertanya, lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami? Nabi bersabda, penuhilah baiat yang pertama. Yang pertama sahaja, berikanlah kepada mereka hak mereka. Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka atas apa saja yang mereka urus atau pelihara. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita teruskan lagi pembentangan hari ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang bermaksud, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Baiklah, secara umumnya, perkataan khalifah juga dikenali sebagai Amri al-Mu'minin atau pemimpin orang yang beriman atau pemimpin orang-orang mukmin yang disingkatkan menjadi Amri.
Khalifah ialah nama yang diberikan kepada pemimpin Islam setelah wafatnya Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan khalifah berasal dari perkataan Arab khalafa yang bermaksud ganti, iaitu seseorang yang menggantikan seseorang yang lain, sama ada menggantikan seseorang yang tiada, menggantikan seseorang yang telah meninggal dunia, menggantikan seseorang yang tidak mampu melaksanakannya, ataupun menggantikan tempat seseorang bagi memuliakannya. Okey, definisi khalifah dari segi istilah pula ialah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mentadbir, mengurus dan memakmurkan muka bumi dengan melaksanakan syariatnya, bermula dari peringkat peribadi, keluarga, masyarakat, negara dan dunia. Baiklah, kita teruskan lagi pembentangan hari ini dengan 4 cara pemilihan khalifah. Yang pertama adalah dengan kaedah perundingan, di mana khalifah pertama adalah dipilih secara bai'ah atau sumpah setia dengan mendapatkan persetujuan dari orang ramai. Sebagai contoh, pemilihan secara terbuka di Sahifah Bani Sa'idah, perbincangan berhemah serta penerimaan masyarakat Madinah yang terdiri daripada golongan Ansar, Muhajirin dan Yahudi menunjukkan nilai-nilai demokrasi subur dalam pemilihan khalifah yang pertama. Malah, pelantikan baginda turut dibai'ah oleh masyarakat Madinah. Cara kedua adalah dengan wasiat khalifah terdahulu, di mana dalam pemilihan khalifah kedua adalah berdasarkan kriteria seperti ketokohan, kebolehan, berhikmah, bijaksana, takwa dan ciri-ciri yang lain terdapat dalam Al-Quran diutamakan. Malah, pelantikan Khalifah Umar bin Al-Khattab mendapat persetujuan sebulat suara ahli syura, dan kemudian rakyat secara sukarela telah memberi bai'ah atau taat setia kepadanya. Seterusnya adalah kaedah ketiga, iaitu kaedah musyawarah, di mana pemilihan dan pelantikan khalifah melalui majlis pelantikan khalifah. Khalifah Umar bin Al-Khattab telah menubuhkan majlis pelantikan khalifah bertujuan mencari pengganti khalifah ketiga. Majlis ini dianggotai oleh Abdul Rahman bin Auf sebagai ketua dan ahli majlis yang lain. Jawatan kuasa ini juga telah menemu ramah setiap calon dan mendapat pandangan masyarakat Madinah sebelum membuat sebarang perubahan dan pelantikan. Cara pelantikan ini menunjukkan demokrasi dipraktikkan dalam pemilihan dan pelantikan khalifah. Cara terakhir adalah pelantikan secara desakan sekumpulan masyarakat Islam, seperti pelantikan Khalifah Ali bin Abi Talib yang dianggap tidak demokratik oleh penduduk Syam dan Bani Umayyah yang memang menentang pelantikan ini. Dari sudut pandangan yang lain, pelantikan secara paksa wajar ini dilakukan kerana negara dalam keadaan tidak stabil dan memerlukan seorang yang tegas dan berwibawa dalam mengembalikan keamanan dan perpaduan ummah. Justru, pemilihan dan pelantikan Khalifah Ali memang demokratik kerana Ali bin Abi Talib memenuhi kriteria dan keadaan darurat tersebut. Malah, beliau juga mendapat sokongan penduduk Hijaz, Basrah dan Kufah. Anggota Majlis Syura juga tidak menentang pemilihan tersebut. Maka dengan itu, saya serahkan pembentangan ini untuk diteruskan oleh saudari Siti Syafiqah binti Muhammad Khairuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Syafiqah binti Muhammad Khairuddin daripada TESEL 2, dan saya akan meneruskan pembentangan dengan pergi ke tajuk Ahlul Halli wal Aqdi, iaitu orang yang memutuskan dan mengikat. Sebelum itu, kita pergi ke pengertian Ahlul Halli wal Aqdi satu persatu. Yang pertama, Ahlul, iaitu orang yang berhak dan juga yang memiliki. Dan seterusnya ialah Halli. Halli bermaksud melepaskan, menyesuaikan dan memecahkan. Okey, dan yang terakhir sekali ialah Aqdi.
Akdi bermaksud mengikat, mengadakan transaksi ataupun membentuk. Seterusnya kita pergi ke pengertian ahlul halli wal akdi. Yang pertamanya dari segi bahasa. Dari segi bahasa, ahlul halli wal akdi merupakan himpunan orang Muslim yang dipandang ahli dalam hal menguraikan dan juga mengikat dalil. Dan seterusnya, ahlul halli wal akdi juga merupakan wakil-wakil rakyat yang menjadi anggota Majlis Syura. Dan seterusnya, menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, ahlul halli wal akdi merupakan para alim ulama dan para cendekiawan yang telah dipilih sendiri oleh rakyat untuk mewakili mereka. Dan ahlul halli wal akdi ini juga merupakan kesepakatan umat Muhammad yang khas atas urusan daripada urusan ad-din. Kesimpulannya, ahlul halli wal akdi ini merupakan lembaga perwakilan yang berfungsi untuk mengadakan sebuah kontrak politik antara rakyat dengan pemimpin negaranya, iaitu sama ada khalifah ataupun imam. Seterusnya, panggilan-panggilan lain yang boleh digunakan sebagai ganti ahlul halli wal akdi. Yang pertamanya ialah ahlul al-ikhtiyar, dan yang kedua ialah ahlul al-ashwara, yang ketiga ialah ahlul al-syawqah, dan yang terakhir sekali ahlul al-ijtihad. Seterusnya kita pergi kepada tugas ahlul halli wal akdi. Yang pertama, tugas mereka adalah untuk memilih khalifah dan berbai'ah untuknya. Dan yang kedua adalah membezakan antara dua orang yang dicalonkan sebagai khalifah. Dan yang ketiga ialah berbai'ah kepada yang lebih memberi manfaat. Dan yang terakhir sekali adalah memecat khalifah. Dengan erti kata lain, perkara-perkara yang melibatkan untuk pelantikan dan memilih khalifah itu adalah daripada kuasa mutlak ahlul halli wal akdi itu sendiri. Hal ini kerana mereka merupakan yang dipilih dan merupakan layak untuk memilih khalifah untuk mentadbir negara dan bertanggungjawab menjaga maqasid syariah dan kemaslahatan umat Islam. Dan dalam memilih dan menentukan seseorang pemimpin, iaitu khalifah itu sendiri, bukanlah perkara yang mudah. Dan menjadi seorang ahlul halli wal akdi bukanlah sebarangan. Sebaliknya, memiliki syarat-syarat yang tersendiri yang telah ditetapkan oleh pembesar-pembesar Islam. Oleh yang demikian, kita pergi kepada syarat-syarat pelantikan ahlul halli wal akdi. Syarat umum iaitu yang pertama ialah seorang ahlul halli wal akdi mestilah seorang lelaki. Yang kedua, mereka mestilah seorang Muslim. Yang ketiga, mestilah berakal. Dan yang keempat adalah merdeka, bukan seorang hamba. Dan seterusnya, syarat-syarat khusus untuk menjadi ahlul halli wal akdi. Yang pertama, mereka mestilah adil. Ahlul halli wal akdi mestilah berlaku adil dalam setiap perkara, termasuklah berlaku adil dalam memilih seseorang khalifah tanpa mengira nasab keturunannya. Syarat khusus yang kedua ialah berilmu. Syarat ini memberi penekanan terhadap seseorang yang bukan hanya sekadar berilmu pengetahuan, tetapi mereka sentiasa mengamalkan ilmu pengetahuan itu sehingga mereka tinggi ilmu pengetahuan dalam memilih pemimpin, khususnya memilih khalifah untuk mentadbir negara. Khalifah Umar bin Al-Khattab juga telah mengingatkan kita tentang pentingnya ilmu pengetahuan ini sebelum menjadi pemimpin. Hal ini telah diriwayatkan dalam hadis Al-Bukhari, iaitu hendaklah kamu belajar menjadi faqih sebelum kamu dilantik menjadi pemimpin. Syarat-syarat khusus seorang ahlul halli wal akdi yang terakhir ialah bijaksana dan berhikmah. Memiliki kebijaksanaan serta pendapat yang berhikmah adalah sangat penting. Hal ini kerana mereka perlu membuat keputusan untuk memilih pemimpin yang paling tepat dan lebih arif dalam ilmu pemerintahan serta berpengalaman bagi menguruskan kemaslahatan negara. Seterusnya kita pergi ke tajuk yang keempat, iaitu syarat-syarat dan tugas seorang khalifah. Syarat-syarat sebagai seorang khalifah. Yang pertama ialah Islam, dan yang kedua ialah mestilah baligh. Dan yang ketiga, seorang khalifah mestilah lelaki. Dan yang keempat, sebagai syarat seorang ahlul halli wal akdi, iaitu adil. Dan yang kedua, mereka mestilah merdeka, bukan seorang hamba. Dan yang seterusnya, mereka mestilah berilmu pengetahuan yang tinggi. Hal ini kerana mereka, khalifah, mestilah memimpin dan mentadbir negara kelak. Syarat-syarat khalifah yang seterusnya, iaitu seorang khalifah mestilah sempurna tubuh badan.
Dan seterusnya mereka mestilah berkemampuan dalam melaksanakan undang-undang. Dan seorang khalifah juga perlulah mempunyai wawasan yang tinggi. Dan terakhir sekali, seorang khalifah perlulah berani dan berwibawa. Hal ini kerana mereka perlu melaksanakan keputusan yang menjamin kemaslahatan negara. Seterusnya kita pergi kepada tugas-tugas khalifah. Yang pertama, seorang khalifah mestilah mengendalikan urusan pentadbiran negara mengikut syariat Islam dan melaksanakan hukum agama dengan adil. Seterusnya, seorang khalifah perlulah melaksanakan sistem ekonomi yang sejajar dan selaras dengan kehendak Islam. Seorang khalifah juga wajib untuk menyebarkan ilmu pengetahuannya kepada rakyat. Dan seterusnya, seorang khalifah perlu menyediakan kemudahan awam yang mencukupi untuk menjaga kebajikan rakyat. Seterusnya, seorang khalifah perlu memastikan perpaduan dalam kalangan masyarakatnya adalah teguh dan utuh. Dan seterusnya, seorang khalifah perlulah menjaga keamanan dan keselamatan rakyat serta negara daripada ancaman musuh. Dan yang terakhir sekali, seorang khalifah perlulah menguruskan hal-hal ehwal kewangan negara iaitu dengan menyusun urusan percukaian sama ada dari segi pungutannya ataupun penggunaan cukai tersebut. Oleh yang demikian, itu saja daripada saya. Saya Siti Syafiqah binti Muhammad Khairuddin daripada TESEL 2. Pembentangan ini akan diteruskan dengan wakil kumpulan saya yang lain. Sekian, terima kasih. Pembentangan akan diteruskan lagi oleh saya, Nur Ain Afifah binti Muhammad Fizul. Baiklah, seterusnya kita akan bahaskan tentang kedudukan hukum Allah berkenaan dengan sistem politik ini. Para ulama telah bersepakat bahawa hukum melantik khalifah dalam kalangan kaum muslimin adalah fardu kifayah bagi seluruh kaum muslimin. Maknanya di sini ialah fardu kifayah maksudnya perlu ada wakil sahaja, tidak perlu pun semua ataupun seluruh kaum muslimin ini menjadi pemimpin kepada sesuatu negara, tidak perlu. Alasan ataupun dalil daripada persepakatan para ulama ini adalah berlandaskan daripada surah An-Nur ayat 55 yang bermaksud Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari kalangan kamu, wahai Muhammad, bahawa Dia akan menjadikan mereka khalifah-khalifah yang memegang kuasa pemerintahan di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelumnya menjadi khalifah yang berkuasa. Seterusnya, hal-hal pemilihan khalifah ini sangat dituntut. Sebagaimana yang pernah berlaku, para sahabat mendahulukan musyawarah tentang khalifah daripada mengurus jenazah Rasulullah SAW. Hal ini menunjukkan bahawa permasalahan khalifah ini, terutamanya pengangkatan khalifah, dianggap sebagai masalah yang penting kerana apabila hilangnya seorang pemimpin, tentulah rakyat-rakyatnya akan menjadi kacau bilau. Oleh itu, pemilihan pemimpin perlulah disegerakan. Seterusnya, tujuan politik menurut Islam ialah untuk membangunkan sebuah sistem pemerintahan dan kenegaraan yang tegak di atas dasar untuk melaksanakan seluruh hukum syariat Islam. Hal ini kerana tujuan utama kepada politik Islam ini adalah untuk menegakkan sebuah negara Islam ataupun Darul Islam. Kerana dengan adanya pemerintahan yang mendukung syariat, maka akan tertegaklah ad-din dan berterusanlah segala urusan manusia menurut tuntutan-tuntutan ad-din tersebut. Yang terakhir sekali, tujuan politik adalah untuk keadilan ataupun justice. Hal ini kerana pemimpin-pemimpin zaman sekarang atau pemimpin-pemimpin yang dipilih perlulah menjalankan tugas mereka dengan menegakkan keadilan kepada rakyat-rakyat mereka. Bahkan Allah sendiri telah mengharuskan untuk menegakkan keadilan walaupun dengan keluarga dan kerabat terdekat kita. Sebagaimana yang Allah telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 135, iaitu, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang sentiasa menegakkan keadilan, lagi menjadi saksi yang menerangkan kebenaran. Kerana Allah, sekalipun terhadap diri kamu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabat kamu,
Kalaulah orang yang didakwa itu kaya ataupun miskin, maka janganlah kamu terhalang daripada menjadi saksi yang memperkatakan kebenaran disebabkan kamu bertimbang rasa. Kerana Allah lebih bertimbang rasa kepada keduanya. Oleh itu, janganlah kamu turutkan hawa nafsu supaya kamu tidak menyeleweng dari keadilan. Dan jika kamu memutarbalikkan keterangan ataupun enggan daripada menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah sentiasa maha mengetahui dengan dalam akan apa yang telah kamu lakukan. Berdasarkan dalil tersebut, dapat kita lihat bahawa keadilan itu amat penting untuk ditegakkan. Apatah lagi kepada para pemimpin yang telah dipilih. Seterusnya kita beralih kepada imamah dan syar'iyah. Apakah itu imamah? Imamah ialah sebuah pemerintahan kepimpinan negara yang dipimpin oleh imam ataupun khalifah dan sewaktu dengannya. Fungsi imamah ataupun kepimpinan negara ini diwujudkan adalah untuk melaksanakan kewajipan khalifah yang pernah dilakukan oleh Nabi bagi memeliharakan agama. Dan seterusnya kita lihat pula kepada syariah, iaitu politik Islam. Siasah ataupun politik ini berfungsi untuk mentadbir urusan keduniaan dan hukum pelaksanaannya adalah wajib dengan ijtima' ulama', iaitu tidak bolehlah seorang pemimpin itu sewenang-wenangnya melakukan keputusan sendiri tanpa musyawarah ataupun pendapat-pendapat daripada ulama'-ulama' yang lain. Seterusnya kita akan lihat kepada asas-asas politik Islam pula. Sistem politik Islam ini ialah hukum ataupun perspektif Islam yang berkaitan dengan cara pengurusan rakyat diatur dengan menggunakan hukum Allah, iaitu antara asas-asas sistem politik Islam untuk umatnya terdiri daripada 4 jenis, iaitu yang pertama hakimiyah ilahiyah, yang kedua risalah, yang ketiga khalifah, dan yang keempat dan yang terpenting adalah tanggungjawab rakyat kepada negara. Beralih kepada yang pertama, hakimiyah ilahiyah. Apa itu hakimiyah ilahiyah? Hakimiyah ilahiyah ialah kuasa tertinggi adalah hak mutlak Allah. Hal ini kerana teras utama sistem politik ialah tauhid kepada Allah. Bermakna semua sistem yang berkaitan dengan politik ini perlulah berlandaskan kepada Allah. Kerana hal ini, sistem politik ini perlu dirujuk dan diambil daripada perintah dan juga Al-Quran sebagai dalil dan sokongan. Seterusnya, kuasa pengadilan dan kedaulatan hukum tertinggi dalam sistem politik Islam hanyalah hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang telah saya kata tadi, semua berkaitan dengan politik ini perlu dilandaskan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir sekali, kuasa dan hak untuk menghakimi dan mengadili tidak dimiliki sesiapa kecuali Allah. Seterusnya yang kedua, risalah. Risalah ini bererti bahawa kerasulan beberapa orang lelaki di kalangan manusia sejak Nabi Adam AS sehinggalah kepada Nabi kita, iaitu Nabi Muhammad SAW, merupakan suatu asas yang penting dalam sistem politik Islam. Hal ini kerana semua yang berkaitan dengan hal-hal politik, selain daripada dirujuk kepada Al-Quran, perlulah dirujuk kepada As-Sunnah. Yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW dan Nabi-Nabi sebelumnya. Sebagai contoh, para Rasul sendiri itu menyampaikan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala dan syariat-syariatnya kepada manusia. Yang ketiga, khalifah ataupun generasi selepas Nabi. Khalifah ini bererti perwakilan. Maksudnya dengan pengertian ini, ia bermaksud bahawa kedudukan manusia di muka bumi ini ialah untuk wakil kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan manusia-manusia dan orang-orang Muslim hendaklah melaksanakan undang-undang Allah dengan batas-batas yang ditetapkan. Maksudnya khalifah ini tidak boleh sewenang-wenangnya melakukan apa-apa tindakan ataupun apa-apa keputusan tanpa merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah dan juga ijtima' ulama'. Dan seterusnya, dalam sejarah politik Islam juga kita dapat lihat antara tokoh hebat yang dilantik dalam menjadi khalifah adalah Saidina Umar Al-Khattab. Beliau merupakan
contoh terbaik pemimpin Islam yang mendukung sistem politik Islam dalam pemerintahan sehinggalah ke akhir hayat beliau. Dan yang akhir sekali, dalam sistem asas politik ini, tanggungjawab rakyat kepada negara. Rakyat itu hendaklah melangsaikan tugas-tugas mereka kepada negara. Contohnya, seluruh penduduk sebuah negara mempunyai tugas dan kewajipan masing-masing yang perlu dilaksanakan dengan sebaiknya. Contohnya, tanggungjawab untuk berjihad jika berlaku keadaan yang mengancam keselamatan negara. Selain daripada itu, dalam negara itu, rakyat juga perlu ada menyumbang kepada kebangkitan sesuatu negara tersebut. Akhir sekali, rakyat tidak boleh sama sekali dengan sengaja menimbulkan sebarang ancaman yang boleh membawa kepada kekacauan dan akhirnya membawa kepada peperangan di negara tersebut. Saya Amaliana binti Abdullah dan saya akan menyentuh mengenai konsep syura dalam Islam. Sebelum itu, mari kita lihat apakah itu syura. Jadi, syura adalah satu konsep dalam menentukan suatu keputusan dalam pemerintahan Islam. Ia merupakan satu sistem perundingan dan perbincangan yang melibatkan para ilmuwan Islam berperanan yang membantu ketua bagi memutuskan keputusan yang terbaik dalam kepentingan pentadbiran Islam yang tidak terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi sistem ini sangat penting sebagai faktor utama kejayaan politik Islam. Jadi pemerintah akan bersama-sama rakyat dalam mencari penyelesaian dalam mencapai keputusan-keputusan politik dan ianya merupakan satu prinsip dasar negara dan masyarakat Muslim. Jadi syura ini telah muncul dari zaman pentadbiran Rasulullah SAW lagi dan seterusnya diamalkan dalam pemerintahan Khulafa' Ar-Rasyidin di mana keempat-empat khulafah itu dilantik melalui persetujuan dalam kalangan Majlis Syura bagi meneruskan pemerintahan negara Islam setelah wafatnya baginda Rasulullah SAW. Jadi dapat dilihat dalam amalan syura yang dilaksanakan dalam pentadbiran zaman Khulafa' Ar-Rasyidin di mana khalifah pertama iaitu Saidina Abu Bakar Al-Siddiq telah dilantik melalui hasil perundingan di Sakhifah Bani Sarah, manakala khalifah kedua Saidina Umar Al-Khattab turut dipilih daripada cadangan khalifah sebelumnya dan kemudiannya melalui persetujuan ramai. Seterusnya, bagi Saidina Uthman Affan pula, beliau dipilih melalui hasil pemesyuaratan yang dianggotai oleh Ahli Majlis Syura sebagai pelantikan khalifah ketiga dan khalifah yang terakhir pula, Saidina Ali telah dipilih oleh para pengikutnya, akan tetapi keputusan tersebut turut mendapat persetujuan daripada orang ramai. Jadi sekarang mari kita lihat mengenai syura dari segi istilah dan bahasa. Jadi dari segi bahasa, syura bermaksud mesyuarat atau perbincangan. Ia berasal dari perkataan syawara yang bermaksud al-tashawur atau perbincangan. Jadi dari segi istilah pula, syura bermaksud permesyuaratan yang diadakan oleh sekumpulan ulama dan umat Islam dalam segala hal yang berkaitan dengan kepentingan dan kebajikan mereka berdasarkan kepada keimanan dan ketakwaan. Jadi syura didefinisikan sebagai proses mengemukakan pendapat sendiri dengan saling bermurajaah dan bertukar pendapat antara sesama ahli syura. Jadi Ibnu Al-Arabi Al-Maliki pula mentakrifkan syura sebagai berkumpul untuk meminta pendapat dalam sesuatu permasalahan di mana ahli syura saling melontarkan pandangan masing-masing untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di dalam Al-Quran terdapat satu surah yang dinamakan Al-Syura. Ia dinamakan demikian bagi menunjukkan kemuliaan syura dan kepentingannya. Jadi surah ini merupakan daripada surah Makkiyah yang menunjukkan jaringan masyarakat yang begitu penting dalam Islam sebelum negara Islam ditegakkan lagi. Jadi mari kita lihat surah tersebut. Maksudnya, dan urusan mereka dijalankan secara bermesyuarat sesama mereka. Jadi surah Al-Syura ayat ke-38. Jadi syura ini menunjukkan bahawa syura menjadi keperluan kepada orang Islam pada setiap masa dan tempat. Ia juga merupakan satu manhaj insani di mana baginda SAW, para sahabat dan para ulama melakukan syura. Allah juga berfirman memerintahkan pelaksanaan syura di dalam setiap urusan politik dan pemerintahan melalui surah Al-Imran ini. Ini adalah salah satu dalil Al-Quran yang menunjukkan ke atas kewajipan bersyura. Maksudnya,
Oleh itu, maafkanlah mereka mengenai kesalahan yang telah mereka lakukan terhadapmu dan pohonkanlah keampunan kepada mereka dan juga bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan peperangan dan hal-hal keduniaan itu. Kemudian apabila beliau telah berazam sesudah mesyuarat untuk membuat sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dari surah Al-Imran ayat ke-159. Jadi berdasarkan kepada kedudukan syura di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, di samping peranannya yang amat besar dalam mewujudkan sistem-sistem pemerintahan yang berpandukan masyarakat dan memudahkan urusan rakyat dengan tepat, maka para ulama menegaskan bahawa syura adalah wajib ke atas para pemimpin Islam di setiap zaman dan juga tempat. Seterusnya, saya akan menyentuh mengenai konsep syura sekarang. Jadi pada abad ke-21 ini, Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran Raja Berperlembagaan dengan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara. Jadi perlembagaan negara ini telah digubal dengan mengadakan syarat-syarat untuk sistem ini. Jadi salah satu syarat sistem demokrasi berparlimen adalah pembahagian kuasa kepada 3 bahagian di dalam pemerintahan, iaitu perundangan, kehakiman dan pentadbiran atau eksekutif. Jadi Malaysia juga merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi berdasarkan sistem persekutuan. Jadi ia bermakna bahawa negeri-negeri seperti Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Terengganu, Kelantan, Sarawak dan Sabah telah bersetuju dengan konsep penubuhan negara Malaysia. Jadi setiap negeri yang terbabit telah menyerahkan sebahagian kuasa masing-masing seperti kewangan, pertahanan, pelajaran, luar negara dan lain-lain lagi sebagaimana yang dicatatkan di dalam Perlembagaan Malaysia yang ditadbirkan oleh Kerajaan Pusat. Jadi sebagai sebuah negara raja berperlembagaan, maka diperuntukkan oleh perlembagaan institusi yang di-Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu di 9 buah negeri dan Majlis Raja-Raja. Jadi baginda adalah orang yang diberikan kuasa untuk memelihara adat orang Melayu dan pentadbiran agama Islam di negeri masing-masing. Jadi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong adalah ketua agama Islam bagi negeri-negeri Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan wilayah-wilayah persekutuan. Jadi dalam konteks Malaysia ini, konsep syura atau perbincangan antara pemerintah dan rakyat dapat dilihat melalui sidang rakyat atau parlimen dan sidang Dewan Undangan Negeri. Walaupun rakyat tidak mempunyai hak untuk bersuara secara langsung dalam sidang-sidang tersebut, tetapi suara mereka diwakili oleh ahli perwakilan yang dikenali sebagai wakil rakyat. Jadi wakil rakyat akan menyampaikan mesej-mesej yang rakyatnya yang diwakili olehnya dalam usaha menegakkan keadilan dan kebenaran mereka. Bersama saya Dadi, kita akan membahaskan tentang tujuan pemerintahan Islam. Okey, baiklah. Tujuan pemerintahan Islam ini sangat jelas. Yang pertama-tamanya adalah untuk menjaga dan memelihara agama itu sendiri. Okey, bagaimanakah sistem pemerintahan Islam ini boleh menjaga agama tersebut? Adalah dengan mengekalkan hakikat Islam, maknanya dan menyebarkannya di kalangan manusia sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan generasi selepas mereka. Okey. Hal ini demikian kerana pemimpin-pemimpin yang dipilih hendaklah berilmu, pengetahuan yang tinggi dan juga perlu menyebarkan syiar-syiar Islam dengan sebaiknya. Okay, termasuk juga menjaga kesucian agama daripada diseleweng dan ditindas oleh golongan-golongan kufar. Okay, hal ini kerana hanya orang Islam yang akan menegakkan agama mereka sendiri. Oleh itu, kita hendaklah memilih bijak dalam memilih pemimpin. Okay, sebagai seorang Muslim, kita hendaklah mengutamakan pemimpin yang Islam dari pemimpin-pemimpin yang bukan Islam. Kerana tanpa kepala ataupun tingkat atas yang mementingkan agama Islam itu sendiri, siapakah yang akan membawakan keadilan kepada rakyat-rakyat ataupun orang-orang Muslim ini? Okay, seterusnya yang kedua, tujuan pemerintahan Islam ini adalah untuk mentadbir dunia berasaskan agama Islam itu. Maksudnya mentadbir dunia berlandaskan agama ini ialah dengan mentadbir urusan negara dan rakyat dalam bentuk-bentuk yang merealisasikan maslahah ataupun kebaikan dan menolak masadah iaitu keburukan yang berlandaskan kaedah syarak, prinsip,
hukum hakam yang dinaskan atau diistibatkan berdasarkan kaedah ijtihad. Okey. Sekian daripada kami. Terima kasih.